Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Muhammad Isyam. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kendalian enjin dua lejang. Jadi kepada para pelajar, kepada sesiapa sahaja yang ingin mengetahui enjin dua lejang ni, mari kita sama-sama kita lihat untuk kendalian enjin dua lejang. Untuk pelajar yang mengambil sarjana muda, untuk pelajar yang mengambil diploma, untuk pelajar yang mengambil bidang teknikal. Jadi ini adalah perkara asas sekali untuk enjin dua lejang, di mana enjin dua lejang ni sangat popular lah di Malaysia, di Indonesia, di Thailand dan banyak lagi negara-negara lain. Di mana two stroke ni ataupun kita panggil dua lejang, two stroke ataupun bahasa lain two cycle dan sebagainya. Jadi enjin dia mudah, ringkas dan senang dikendalikan. Sebab tu dia menjadi satu enjin yang sangat popular lah. Okey, jadi pertama sekali saya nak terangkan iaitu kendalian lejang. Lejang adalah satu proses di mana piston turun dan piston naik. Itu adalah satu dipanggil sebagai lejang. Piston turun satu lejang dan piston naik adalah satu lejang. Maksimum ataupun kita panggil minimum untuk piston turun adalah pada takat TTB. TTB ni memang kita tak nampak, tapi sebenarnya itu adalah paras yang paling minimum sekali turun, iaitu TTB, titik takat bawah, dan juga bahasa Inggeris kita panggil sebagai bottom dead center. Dan piston pun boleh naik ke tahap paling maksimum, iaitu paling tinggi, iaitu pada top dead center ataupun titik takat atas, di mana itulah proses piston ataupun kerja dia adalah turun dan naik di dalam silinder. Jadi apakah yang berlaku setiap proses lejang? Proses lejang yang pertama sekali iaitu TTB, iaitu proses piston turun ke bawah, piston turun ke BDC. Apa yang berlaku? Satu proses itu lejang masuk dan lejang papatan pun berlaku kat sini. Nanti kita akan lihat selepas ni. Dan lagi satu adalah piston naik ke atas. Apa yang berlaku? Lejang kuasa dan lejang exhaust. Kuasa ni kita panggil pembakaran berlaku lah kat situ. Dan juga selepas tu terus dia buang gas tu keluar. Jadi dua kitaran turun dan naik menghasilkan satu kuasa. Dalam masa turun dan masa naik dah ada satu power stroke dah berlaku lah, iaitu satu lejang kuasa dah berlaku. Jadi prinsip asas dia macam ni lah. Masuk dan mempat satu lejang, dan satu lagi lejang adalah exhaust dan juga kuasa telah berlaku kat situ. Okey, apabila yang ni saya rasa dah nampak lah dia punya proses, dan kita pergi kepada kendalian asas di dalam enjin. Okey, untuk ini adalah sebuah enjin sebenarnya, tapi enjin ni dia telah diringkas seringkas-ringkasnya. Dia ada komponen yang penting sajalah. Pertama dia ada plug, dia ada satu kita panggil sebagai exhaust, salur untuk exhaust, salur untuk masuk lah. Ini intake dan exhaust, dan juga dalam ni adalah piston dan sebagainya. Okey, apakah yang berlaku kepada proses lejang di mana kita panggil sebagai lejang masuk dalam mempat? Lejang masuk dalam lejang pempatan berlaku apabila piston turun ke tahap paling bawah sekali, iaitu pada BDC. iaitu bottom dead center. Apabila telah paling bawah sekali, udara dan bahan api telah terperangkap ke dalam ni. Bila dia terperangkap, tadi proses sebelum tu dah satu proses dah berlaku. Dah masuk dah udara dan bahan api yang telah dicampurkan siap-siap bersama udara, bahan api dan satu lagi bahan pelincir. Bahan pelincir itu saya akan explain sekejap lagi. Okey, apabila piston turun ke bawah, udara, bahan api dan bahan pelincir tambahan itu telah pun dimampatkan di bawah ni, dan dia telah standby. Apabila piston turun ke tahap paling minimum, iaitu bottom dead center, udara, bahan api termampat ni tadi telah ada satu jalan keluar, dipanggil sebagai liang pindah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai transfer port. Ini memang ada kat semua silinder blok, mesti ada. Kalau anda lihat kat bahagian bawah tu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang satu, ada dua, ada yang empat. Jadi menghasilkan kuasa yang lebih besar, udara, bahan api lebih banyak boleh masuk. Tapi kalau enjin dia kecil, mungkin ada satu saja transfer port dia. Jadi apa yang berlaku kat sini? Apabila piston turun, kawasan sini telah menjadi vacuum, dan tekanan yang dah tinggi dah berlaku kat sini untuk standby naik ke atas. Okey. Dan selepas itu, apabila piston mula naik ke atas, iaitu piston naik ke top dead center, iaitu titik takat atas, naik paling tinggi sekali maksimum,
udara bahan api yang telah bercampur tadi ditolak naik ke atas untuk dibakar ataupun pergi ke satu proses kuasa, iaitu kuasa dan juga exhaust. Mana combustion chamber, ruang pembakaran, ignite berlaku, spark berlaku, sini ada firecracker kat sini. So, dan berlakunya udara bahan api terbakar di sini dan piston akan naik pada paling maksimum sekali TDC. Udara bahan api terbakar dengan tekanan yang tinggi tadi telah pun ditolak keluar untuk saluran exhaust. So, sini akan berlakunya dua proses, iaitu pertama power stroke dan exhaust stroke. Kuasa dan juga exhaust. Dia masuk sini, bakar, terus dia tendang keluar. Jadi apa telah berlakunya proses exhaust dan juga power stroke? Di bahagian crankcase telah berlaku balik proses asal, iaitu proses intake. Masuk udara, bahan api dan bahan pelincir telah pun menyelinap masuk ke dalam enjin melalui intake manifold ni tadi, terus masuk ke dalam enjin. Apa yang kita lihat kat sini, yang hijau-hijau ni semua adalah petrol ataupun bahan api. Yang merah-merah ni saya anggapkan sebagai udara. Dan lagi satu yang saya nak pergi penekanan kat sini adalah yang biru-biru ni, iaitu kita panggil sebagai bahan pelincir tambahan pada enjin dua lejang. Bahan pelincir tambahan pada enjin dua lejang ni adalah wajib. Kalau andai kata dia tak ada, tak berapa lama kemudian berlakunya panas lampau, overheat, dan enjin boleh jadi jam, di mana besi ataupun logam-logam di dalamnya telah mengembang. Apabila telah mengembang, berlakunya proses panas lampau dan mengembang menjadikan saiz dia berubah dan dia akan tersekat di dalam silinder enjin ni. Okey, apabila piston telah naik ke atas, proses asal tadi, iaitu proses masuk dalam 4 mula berlakulah intake dengan compression berlaku di sini. Kawasan ni vacuum sangat tinggi. So, udara bahan api telah masuk, bahan api telah masuk dan juga bahan pelincir tuti tadi telah dicampurkan terlebih awal di dalam karburator untuk membakar. Jadi dia masuk sini. Apabila piston turun saja, so di tekanan yang tinggi tadi telah pun dilepaskan melalui satu, itu panggil sebagai transfer port, dan keluar ke atas. So bermula balik lagi satu proses kat sini. So proses dia turun dan satu proses dia naik. So itu yang dipanggil sebagai dua lejang ataupun two stroke. Jadi pembakaran dia mesti ada adalah udara. Mana-mana pembakaran mesti ada udara. Bahan api, iaitu bahan petrol, dan juga lagi satu ialah bahan pelincir, iaitu bahan pelincir yang kita panggil sebagai tuti. Tuti ini adalah wajib untuk two stroke. Andai kata tak ada, dia berlakunya panas lampau, overheat dan boleh jadi jam. Jadi apa yang kita tahu tentang enjin two stroke ni, pembakaran dia adalah di dalam enjin. So kita tak nampak, tiba-tiba dia boleh hidup, dia boleh bakar. Dia bunyi tang 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 tang. Bila dia bakar, kat mana dia bakar? Inilah kat dalam ni. Jadi ini dipanggil sebagai internal combustion engine, pembakaran dalam. Seterusnya iaitu kita panggil sebuah enjin ni adalah satu pembakaran yang berlaku di proses dua lejang ni adalah pembakaran yang tidak lengkap. Di mana dia tidak lengkap, apa yang saya kata tak lengkap? Apabila piston pergi ke TDC, sebelum disampaikan maksimum ke TDC, dia akan berlaku pembakaran terlebih dahulu. Lepas dia dah bakar, dan piston akan naik sedikit lagi dalam beberapa mm, dan dia akan menendang atau menolak secara automatik dengan cepat exhaust keluar. Dia memang cepat benda ni berlaku. So bila proses ni berlaku, proses yang intake ataupun masuk dalam 4 tadi telah berlaku. Intake dan compression dah mula berlaku semula. So begitulah kitarannya sehinggalah enjin dia berhentikan. Two stroke ni ataupun kita panggil dua lejang ni, dia RPM dia tinggi. Dia boleh pada RPM yang tinggi dan sesuai untuk yang suka pada kelajuan, dan juga untuk mesin ataupun enjin yang perlukan kuasa yang lebih tinggi, menghasilkan kuasa yang lebih laju. Jadi kita gunakan ni. Dan juga perlu bahan pelincir tambahan. Bahan pelincir tambahan ni yang kita maksudkan adalah minyak pelincir yang tadi saya masukkan, iaitu minyak tuti. Di Malaysia kita panggil tuti. Kalau di negara barat dia sebagai lubricant oil aja dia panggil. Okey, dia adalah dikenali sebagai lebih cepat dan lebih laju enjin two stroke ataupun enjin dua lejang ni. So proses-proses ni berlaku dengan laju dan pantas sehingga kita tak dapat nak gambarkan berapa laju ni, sehingga 3,000, 4,000 ke 5,000 ke 7,000 ke
10-12 ribu RPM pun ada. Jadi kalau kita lihat memang kelajuan itu, kita pun tak dapat nak bayangkan kelajuan piston di dalam tu. Jadi apa yang penting di dalam ni adalah dia punya komponen-komponen lah. Piston dia kena baik. Di kawasan ni adalah kawasan piston ring dia. Kawasan piston ring ni perlulah dalam keadaan baik. Kalau tidak, dia tidak akan berlaku leaking kat sini ya. Kawasan-kawasan ni kena ada leaking, so kita jadi blow by loss kat situ. Jadi untuk mengelakkan dia, so pastikan piston ring dalam keadaan baik dan juga komponen-komponen lain yang akan baik. So dia akan menghasilkan mampatan yang baik dan juga pembakaran yang lebih mampat untuk menghasilkan kuasa yang lebih tinggi dan kelajuan yang lebih baik. Jadi saya kira benda ni agak jelas untuk anda melihat. So itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Dan mungkin ada lagi info-info yang akan datang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa share. Sebab apa, ada banyak lagi saya akan kongsikan pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.